أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. Minta Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah kita Allah SWT dapat ditemukan kembali di surau Hakim Jalan Ipoh. Dan insyaAllah pada pertemuan kali ini dan juga 2-3 kali yang akan datang, kita akan cuba bincangkan tentang ibadah yang akan kita bertemu tak lama lagi. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan suatu ibadah yang begitu besar, yang merupakan satu syiar yang begitu besar, yang dalam mazhab Syafi'i dinamakan sebagai ibadah syiariyah. Ibadah yang bukan satu lambang yang begitu besar. Maka ibadah itu ialah ibadah korban. Dalam masa yang sama kita juga akan berhadapan dengan ibadah yang hebat, iaitu ibadah haji. Maka siapa yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk pergi menunaikan haji, maka mereka akan menjadi tamu Allah SWT. Tapi tak semua orang boleh pergi menunaikan haji ni, sebab kita kuota yang dah ada tu pun kena potong 20%. Sebab memang crowded sangat. Dia balik bulan 6 baru ni memang crowded sangat. Kalau semua pergi untuk kuota asal memang penuh sangat. Maka insyaAllah lepas segala-gala pembangunan yang terkini itu disiapkan, insyaAllah kuota macam biasa, dan kemungkinan kalau boleh tambah tu alhamdulillah. Sebab yang kalau siap semua sekali memang hebat sangat-sangat untuk zaman kita lah. Jadi kita lihat bagaimana yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk buat haji selesailah. Tentang korban mereka ini, iaitu wasmu alaihim naba'a Adam. Maka wahai Muhammad, ceritakan kepada umat kamu tentang naba'a, tentang cerita tentang abna Adam, 2 orang anak Nabi Adam AS. Idh qarraba qurbana, ketika mana kedua-duanya melakukan kurban, fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Bila kedua-duanya buat korban, Allah kata Allah terima satu pihak aja, tak terima dua-dua. Dan Allah beritahu semua cerita kepada umat kamu. Maksudnya memang ada umat kita yang akan berkorban, tapi berkorban bukan disebabkan nakkan Allah, nakkan benda selain daripada Allah. Maka Allah tidak terima korban-korban yang nakkan selain daripada Allah SWT. Allah hanya terima orang yang muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya yang Allah terima ialah korban daripada orang yang muttaqin saja. Muttaqin ni apa? Dia berkalimat takwa. Takwa ni takut. Bila muttaqin takut ni, maka makin dekat kita dengan Allah. Makin takut, makin dekat dengan Allah. Maka korban yang terima ialah korban yang nak mendekatkan diri dengan Allah SWT. Kalau dia buat korban tapi bukan nak mendekatkan diri dengan Allah, maka dia reject, walaupun korban juga. Sebab korban ni kalimat qaraba. Qaraba ni rapat, mendekatkan. Kita pun ada rakan, dah rakan, karib lagi. Maksudnya rapat sangat lah. Rakan, karib, kawan yang rapat. Kaum, dah kaum, kerabat lagi. Maka kalau kaum tu dia rapat lagi, maka kerabat kaum yang rapat dengan dia, maka tu kerabat. Maka kita lihat bagaimana kalimat qaraba tu pun bahasa Melayu gunakan. Qaraba ni rapat. Jadi bila disebut korban yang mendekatkan diri, yang merapatkan diri, dia korban, dia mendekatkan diri. Dekatkan diri dengan siapa? Kalau dia mendekatkan diri dengan Allah SWT, maka dia dapatlah buat ibadah korban yang mendapat apa yang disebut oleh Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima korban tadi minal muttaqin, daripada orang yang nak merapatkan diri dengan Allah SWT. Yang takut akan Allah, makin rapat dengan Allah. Maka itu korban yang mendekatkan diri. Tapi korban ni kalau yang tidak mendekatkan diri, dia akan ekor kan. Siapa punya lembu tu? Aku punya lembu tu. Yang besar tu aku punya tu. Dia akan ekor sikit, habis. Maka tak dapat apa-apa. Jadi ibadah korban ni Allah semua ceritakan tentang korban anak Nabi Adam tu. Tu apa? Sebab ibadah korban ni benda yang melibatkan ibadah yang perlu dizahirkan kepada manusia. Ibadah lain kalau boleh sembunyi, kita sembunyikan. Ibadah apa? Ibadah melibatkan puasa. Maka kalau boleh sembunyi-sembunyi. Kalau rasa-rasa bibir tu orang boleh kesan kita puasa, sunat letak zibdah.
Riddah ni ialah apa? Sunat letak itulah minyak yang beku tu, minyak sapi tu. Maka sunat letak tu silakan gelos kan. Sunat letak gelos supaya orang tak perasan. Tapi ibadah korban tidak, memang satu benda yang perlu expose, perlu ditonjolkan. Maka bila melibat penonjolan ni kena jaga betul-betul dalaman. So, jangan kita menghendaki manusia. Kita buat korban jadi untuk apa? Untuk qarabah, untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia melibatkan hubungan dengan manusia dan sebagainya, pemberian-pemberian dengan manusia dan sebagainya. Daging itu ialah binatang tu, binatang yang dibuat untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tadi kita bincang korban tadi daripada syariat Nabi Allah Adam AS yang korbannya berkorban apa saja lah boleh. Tapi kalau syariat kita sama sekarang ni berkorban tadi ada syarat-syarat dia, ada benda-benda yang boleh korban. Tak boleh korban telur. Saya Ustaz, lembu pun tak ada, ayam pun tak ada, telur ayam ni ada. Telur tak boleh. Walaupun ada hadis yang mengatakan siapa datang sembahyang Jumaat 5 jam yang pertama sebelum azan, 5 jam sebelum azan, dapat ka'annahu qaraba badnah, seolah-olah dia berkorban badnah untuk yang pedaging. Siapa datang 4 jam sebelum tu ka'annahu qaraba baqarah, so dia menyembelih mengorbankan lembu betina. Siapa datang 3 jam sebelum tu seolah dia menyembelih syatun, kambing. Siapa datang 2 jam sebelum tu ka'annahu qaraba dikah, iaitu ayam, seolah dia menyembelih ayam. Dan siapa yang datang sejam terakhir ka'annahu qaraba baydah, seolah dia mengorbankan telur. Kita ulang korban akhir zaman Kuala Lumpur telur je lah menjang kan. Saat nanti pencin nanti barulah nak merasa yang lain tu. Pencin pun lambat juga. Orang lain lah, orang sini okey ke pencin. Jadi kita lihat bagaimana telur je lah kita dapat. Tu Ustaz, boleh ada hadis sebut korban telur semua? Itu korban Imam Nawawi sebut dalam hadis ini. Maksud hadis itu ialah hadis segi korban, segi bahasa. Segi bahasanya berkorban apa saja, mendekatkan diri dengan Allah. Bila dekat dengan Allah ni apa sajalah boleh. Tapi bila melibatkan korban segi syariatnya, maka kita meneruskan syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Hanya korban melibatkan binatang sahaja. Dan korban melibatkan binatang ini, dia ada satu dia punya silsilah cerita-cerita kerohanian yang amat hebat. Jadi sebelum berlakunya korban binatang tadi, ada cerita yang terpanjang, korban-korban yang pelbagai. Barulah korban binatang ni. Saya telah bincang dulu tentang korban-korban Nabi Ibrahim AS. Dia boleh korbankan diri beliau, korban perasaan beliau lawan dengan ayahnya bernama Azar. Kalau Azhar saya, Azar bapa Nabi Ibrahim. Atau ke berhala teman, jangan silap pula kan. Tambah Z tu saya. Kalau tak ada Z kan, kalau tak ada S tu, tu Azar. Kalau ada S, jadi Azhar. Azhar saya. Jadi kemudian ini berkorban, berlawan dengan Namrud. Korban kan terpaksa mengorbankan jiwa, boleh menyebabkan kematian, melawan Namrud. Kemudian korbankan diri untuk meninggalkan takhta di Babylon, untuk pergi ke menjadi raja di Baitul Maqdis. Korbankan diri untuk menyelesaikan masalah kebeluran di Baitul Maqdis. Rupanya Allah nak bagi Siti Hajar. Dan dapat Siti Hajar sebagai isteri, lahir anak, maka korbankan isteri dan anak tadi. Ke jalan Allah SWT. Hantar biwadin ghairi zi zar'in, hantar tempat yang jauh, tak ada sebarang mana penduduk. Maka hantar ke korban anak, korban isteri, semua kita korbankan. Isteri tadi selamat apa semua. Berlakunya pembukaan kota Mekah, terhasilnya bermulanya kota Mekah dengan pengorbanan tadi. Rupanya Allah nak bagi benda hebat. Dah besar anak tadi, dah survive, datang balik semua, jumpa anak tadi. Dan dia Nabi Ibrahim AS beritahu pada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami an azbauka. Wahai anakku, aku diarahkan dalam mimpi aku melihat aku diarahkan untuk menyembelih kamu. Dan anak dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah engkau oleh apa yang kau telah diarahkan. Ini rakaman ni kalimat manusia ni. Dalam metodologi penafsiran Quran, kalau kalimat manusia Allah rakamkan dalam Quran, bermaksud kalimat hebat. Hebat kalimat tu. Ayah, anak, mari sini, aku nak sembelih kau. Anak dia kata, ayah, silakan. Ini boleh sebut aja dalam skrip, tapi tak boleh nak buat. Ada sama sekali boleh buat. Anak, mari sini, ayah, dia akan sembelih kamu. Anak dia kata, silakan ayah. Yang keluar dalam skrip, ayah, dulu ayah tinggalkan saya berdua dengan mak di tengah padang pasir. Saya dah survive, ayah nak sembelih saya.
ayah yang disembelih tadi kan. Maka kita lihat, tapi ini bukannya anak-anak ala anakku Sazali. Inilah anak-anak Nabi tuan-tuan. Dia tahu kenapa Nabi Ibrahim tadi tinggalkan dia bersama mak dia. Berdua je. Dan isteri tadi bukan isteri manusia Nabi, ini isteri Nabi Ibrahim AS. Dia tahu kenapa dia ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir. Maka dia redha dengan benda tadi dan dijaga semua anak tadi. Anak dia dah besar menjadi Nabi juga. Jadi benda tadi rakaman yang begitu santai tapi susah nak buat, tak boleh buat ni orang biasa. Maka bila nak disembelih tadi dah jazam sungguh-sungguh. Dalam tauhid namanya jazam paling tinggi sekali. Dalam fiqh namanya yakin. Jadi kalau dah betul yakin dah jazam dan tinggal tarik pisau aja. Bila nak tarik pisau aja Allah turunkan ayat wa fadainahu bizibhin azim. Kami fadainahu, kami gantikan tengkuk tadi bizibhin azim dengan sembelihan yang hebat. Ini macam cerita fairy Ustaz. Ini bukan fairy, ini Quran sebut ni. Wa fadainahu bizibhin azim, kami gantikan Nabi Ismail tadi dengan sembelihan yang hebat. Maka tengok tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang kuat autoriti dia, muktabar, tafsir bil ma'thur. Kita bincang pada awal-awal dulu tentang tafsir bil ma'thur. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan yang disebut sebagai bizibhin azim itu, sembelihan yang hebat itu ialah binatang yang bukan binatang asal-asal kurban mula-mula manusia buat dulu, iaitu binatang disimpan sekian lama oleh Allah SWT dalam surga Allah SWT. Itu binatang dikorbankan oleh Habil AS. Jadi Habil mengorbankan seekor kibas, dan kibas itu pada syariat sebelum itu tidak perlu disembelih, maka dipersembahkan begitu saja. Dan boleh berkorban apa saja, berkorban dengan pertanian pun boleh, hasil pertanian boleh. Maka itu korban zaman Nabi Adam. Korban itu simpan oleh Allah SWT, dan korban itulah sebut bizilhin azim, korban yang hebat. Allah turun dari surga Allah SWT untuk menggantikan tengkuk Nabi Allah Ismail AS. Jadi benda ni benda samiat. Benda samiat ni benda boleh sama dia, dengar dia. Dan kita beriman terus dengan apa yang disebut dalam Quran tersebut. Maka bermula saat itulah berlakunya sembelihan korban. Itulah syariat Nabi Ibrahim AS sampai ke hari ini. Jadi sampai ke hari ini sembelihan korban itu berterusan. Dah 5,000 tahun lebih dah kita meneruskan ibadah Nabi Ibrahim yang tidak ada perubahan. Ada ibadah yang berubah. Dulu kita bincang masa musim puasa dulu, ibadah puasa yang berubah. Mula-mula kita puasa ala puasa Nabi Ibrahim AS, syariat Nabi Ibrahim, 3 hari setiap bulan pada ayyamul bayad. Kemudiannya Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 163 menggantikan puasa ayyamul bayad kepada puasa Ramadan. Maka berubah-ubah, banyak yang berubah. Semayang berubah daripada 2 waktu pada 5 waktu. 2 waktu zaman Nabi Ibrahim berterusan sampailah peristiwa Isra wal Mi'raj berubah. Tapi ada yang tidak berubah. Ada yang tidak berubah ialah haji tak berubah. Yang kedua ni selain daripada haji yang tak berubah ialah melibatkan korban. Korban itu tidak berubah. Korban syariat yang sama zaman Nabi Ibrahim, syariat yang sama juga zaman Nabi Muhammad SAW. Korban dan binatang yang khusus, yang tertentu, maka pada saat itulah dikorbankan. Maka sampai hari ini kita mengorbankan binatang ini. Dan sebab itulah binatang korban ini, daging-daging korban ini, 9 korban ini suatu sembelihan yang hebat. Maka zibhin azim, sembelihan yang hebat. Maka sembelihan yang hebat ni tak sama daging korban itu dengan daging kilo-kilo kat kedai. Daging kilo-kilo kat kedai tu walaupun daging batang pinang ke daging apa, walaupun mahal harga dia, berbandingnya daging korban ni dia campur. Daging batang pinang sikit, daging perut sikit, daging keras sikit, daging lembut sikit, daging semua dicampur sekali itu. Maka walaupun dagingnya bercampur, tapi hebat sikit kerohaniannya. Maka kerohanian yang hebat ini, daging yang disembelih dengan kerohanian yang hebat ini, Allah suruh kongsi bersama. Maka sebab itulah tak sama benda melibatkan korban dengan ibadah-ibadah yang lain yang melibatkan pemberian. Dan Islam ada banyak ibadah pemberian daripada korban. Melibatkan pemberian, ibadah apa? Ibadah zakat. Dah bagi tu dah lah, jangan nak ambil balik dah. Tak boleh ambil, dia dah bagi dah hak kawan tu, tak boleh ambil balik, dah bagi aku dah. Bagi pula orang tertentu je, tak semua orang boleh bagi, 8 asnaf dia boleh bagi. Maka begitu juga dengan fidyah, pemberian fidyah. Fidyah untuk orang miskin, ini pada orang miskin dah fakir dia boleh bagi. Tak boleh sapu je semua orang bagi. Maka bagi pada orang fakir miskin aja. Ada sebab-sebab dia dan sebagainya. Maka dah bagi tak boleh ambil dah, dah hak dia tak boleh ambil dah. Kemudian itu dengan hadiah, dah hadiah dah. Jumpa orang dah bagi hadiah, kau ambil balik. Buruk perangai. Jadi kita lihat tujuh sedekah, dah sedekah dah, minta balik.
Sedekah RM10, oh mak, aku ingatkan ada RM10 lagi sini, rupanya RM10 pun tak ada dah. Bang minta balik RM5, buruk perangai kan. Jadi kira bagaimana masing-masing tu ada dia punya konsep-konsep dia pemberian ni, dan pemberian melibatkan korban lain. Pemberian korban dah bagi tu, Rasulullah suruh ambil balik. Syariat suruh ambil balik. Dah bagi, patut jangan ambil lah. Semua jenis pemberian dah bagi dah lah. Ini dalam bab korban tidak. Dalam bab korban kita dah bagi korban tadi, syariat semua ambil balik. Rasulullah suruh ambil, boleh ambil sampai 1/3 boleh ambil. 1/3 boleh ambil, bahkan disuruh dikongsi bersama. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya bukan sekadar sunat saja makan dari korban tadi, tapi dihukumkan sebagai afdal. Afdal ni walaupun bukan hukum taklifi, tapi dia melibatkan afdal. Jangan bincang dah sunat ke apa, ambil terus saja. Walaupun bukan wajib, tapi dia atas lagi bersunat lagi. Tak boleh bincang dah, ambil terus saja. Sebab afdal sangat-sangat. Ada satu kelebihan yang hebat kalau dia ambil daging tadi. Jangan tak ambil juga walaupun sedikit. Kalau tak boleh makan pun, ambil juga sedikit, buat rasa sebagai satu menasai keberkatan yang Allah berikan melalui korban tadi. Rasa tak? Kalau nak ambil banyak boleh juga, sampai 1/3 boleh. Dalam masa yang sama Allah suruh kongsikan kepada yang berhak, iaitu fakir miskin. Dalam masa yang sama Allah kongsikan juga syariat mengongsikan daging kepada orang kaya. Dan bapak lain tak boleh bagi kaya. Fidyah mana boleh bagi orang kaya? Zakat mana boleh bagi orang kaya? Melainkan orang kaya yang terlibat dengan benda-benda yang boleh bagi zakat tadi. Orang amil. Walaupun kaya, dia jadi amil juga. Dah pencet tak buat apa, putih zakat dapat amil dia. Walaupun kaya, tapi ada hak juga. Maka kalau tak ada hak tak dapat. Hak dia sebagai amil. Tapi dalam bab melibatkan korban tidak. Bab korban, pemberian korban memang diberikan khusus untuk orang kaya. Ada 1/3 hak untuk orang kaya. Maka jangan kita jahat mulut pula kan. Tengok tu mesti menjala, ambil juga plastik tu, ambil juga plastik daging orang miskin tu. Jangan, tak boleh. Memang syarak benarkan dia ambil hak dia. Dia ada hak di situ. Cuma hak dia hak hadiah. Apa beza hadiah dengan sedekah tadi? Bila sedekah hak penuh pada orang miskin tadi. Tidak jual ke dia pasal. Tapi kalau hadiah tadi tak boleh jual. Maka dia makan. Kalau tak boleh makan apa, dia ambil, dia panjangkan hadiah pada orang lain. Maka dia panjangkan. Tapi dia tak boleh jual sebab dia menyebabkan hadiah. Jadi kita lihat bagaimana Allah semua bagikan semua orang supaya apa? Sebab semua orang merasa lagi berkat tadi. Semua orang yang tuan punya korban pun merasa balik dari berkat dia masuk dalam perut. Begitu juga yang miskin memang hak dia, memang kena ambil. Begitu juga dengan yang kaya juga merasa daging berkat tadi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, pemerintah disunatkan kepada pemerintah untuk berkorban bagi orang bawah dia. Seperti mana yang dibuat Rasulullah SAW. Rasulullah bila menyembelih, Rasulullah akan menyembelih banyak untuk termasuk umat Rasulullah. Rasulullah akan menyembelih hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Inilah korban daripada Muhammad dan juga keluarga Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyembelih bagi umat Rasulullah SAW. Maka pemimpin utama dia wajar untuk menyembelih bagi pihak rakyat dia. Bahkan dalam fiqh Syafi'i, sekiranya dia keluarkan duit dia lagi bagus. Tapi kalau dia tak keluarkan duit dia pun, dia mungkin yang tak ada kemampuan, maka boleh dia mengambil peruntukan. Peruntukan daripada Baitul Mal, peruntukan daripada kewangan kerajaan. Baitul Mal dalam fiqh Islam ni bukan Baitul Mal sama sekarang ni. Baitul Mal dalam fiqh Islam ialah Kementerian Kewangan. Ialah tempat yang menjaga dana kerajaan. Maka boleh diambil peruntukan kerajaan tadi untuk memastikan ada semua tempat korban berlaku. Supaya semua tempat ada daging-daging berkat tadi. Ada daging-daging berkat di semua tempat. Atas nama pemerintah boleh mengeluarkan dana daripada dana kerajaan itu disebarkan daging-daging. Lebih sunat lagi dia sendiri yang menyembelih ni. Kalau dia tak larat, dia boleh bagi pada orang lain. Sebab Rasulullah sendiri tak semua Rasulullah sembelih. Rasulullah sembelih sampai 63 ekor je. Ekor yang ke-64 ke atas tu Sayyidina Ali yang menyembelih ni. Para ulama selepas tu dapat bau perasan, kenapa Rasulullah sembelih 63 ekor? Selebihnya bagi Sayyidina Ali, rupanya Rasulullah indah awal-awal. Umur Rasulullah 63 je. Lepas tu bau perasan, sebelum tak perasan. Maka bermaksud pemerintah boleh wakil kepada orang lain. Dia bagi lembu kepada masjid sana, bagi pada pekim, sekor apa semua. Semua atas nama pemerintah tadi. Bukan nama parti tuan, parti tak boleh. Dia mesti yang berkorban ni mesti manusia. Tapi letakkan pemerintah tadi, nama pemerintah tadi. Semulai ataupun dia letak nama siapa pun pulang dia. Begitulah.
Okay, kalau dia bagi, maka nama dia sembelih. Dan sunat dia sendiri sembelih. Dan saya untuk kagum tengok dua setakat ni yang saya jumpa kan, tak jumpa mungkin tak nampak kot. Gambar dua orang raja yang menyembelih, Sultan Kelantan dengan Sultan Hasan al-Bolkiah. Tu saya memang saya nampak, saya buat kajian tu memang ada gambar-gambar mereka menyembelih. Tapi Sultan Hasan al-Bolkiah ni sembelih dia hebatlah, tempat dia lakseri bertemu atas meja, dia sembelih kambing semua. Tapi Sultan Kelantan dia sembelih lembu. Memang bukan sekali dua, memang banyak kali. Sebab gambar tu tahun-tahun yang berbeza. Dia sembelih dia bagi. Dia keluar keputusan dia sendiri, dia sendiri sembelih. Satu tahun ni saya rasa dalam 8 ekor sembelih tuan. 8 ekor ni kalau alang-alang orang berbirat ni, alang-alang orang berurut malam tu. Kalau 8 ekor ni maksudnya bukannya acara-acara orang lah. Kalau dia berani menyembelih, tu lembu sultan pula tu. Lembu sultan ni bukan kurus. Lembu sultan ni lembu yang memang orang tu cari-cari semua lembu lah. Kau tak kena lah kawan tu. Lembu yang, kalau lembu sultan ni lembu yang gelandur dia pun banyak ni. Gelandur ni banyak. Gelandur banyak, bila sembelih tu tenggelam pisau dalam tu. Bukan main-main, bukan ustaz tarik ni dua dia. Jangan. Walaupun pisau dia pakai pisau macam cincin dia letak tu memang boleh potong dia. Tapi memerlukan tenaga yang kuat. Begitu juga Rasulullah, 63 ekor Rasulullah sembelih seorang. Betapa kuatnya Rasulullah tu kan. Maka jangan kita ingat Rasulullah ni jenis kopiah lembik dah. Rasulullah ni satu manusia yang hebat tenaganya. Gusti menang. Tapi jangan bayang Gusti WWF ni, WWE ni, jangan. Itu karut. Gustinya Gusti yang melibatkan sukan, Gusti sungguh. Dia ada demonstrasi sukan dia tu. Rasulullah ni bergusti menang, menyembelih 63 ekor. Maka bayangkan kehebatan kederat Rasulullah. Macam Rasulullah sembelih, Rasulullah sendiri pijak binatang tadi. Dalam hadis Rasulullah pijak di bahu dia. Bila Rasulullah pegang sekali itu. So seorang je lah buat. Itu seekor lembu, seekor kambing tu 5 orang. Kambing sampai mengucap kawan tu. Tapi biasalah itu masing-masing punya keadaan. Orang Melayu keadaannya memang begitu. Tapi orang Arab biasa je. Dan kambing-kambing di sana adalah kambing-kambing yang saya pun tak faham macam mana lah kambing-kambing itu dapat hidayah. Kalau dia makan hidayah lah. Sebab kambing-kambingnya terlalu, tarbiyah terlalu hebat. Tarbiyah kambing terlalu hebat. Sebab apa? Kambing-kambingnya datang beratur dia bila nak sembelih tu. Nak kata kambing tu memang dibeli di kota Mekah, tak juga. Kebanyakan kambing bila nak sembelih tu adalah kambing-kambing merino, import daripada Australia tu. Kalau kambing memang dia bela ke Mekah dari kecil, bela sampai besar kota Mekah tu, gila juga. Kambing tarbiyah Mekah ni. Tapi ini kambing memang kambing import. Merino semua tu bila sampai di Mekah elok dia beratur. Seekor sembelih kan. Satu benda yang kita pun tahu lah, kita pun tak dapat nanti di mana kehebatannya, mungkin keberkatan tempat dan keberkatan dan kambing tadi tahu dia nak disembelih. Dan kalau saya tanya saya tanya pada tukang sembelih ni, dia kata memang begitu. Memang begitu. Ada beza di antara kambing sembelih untuk jual pasar pagi-pagi tu, lembu sembelih untuk jual pasar pagi-pagi, dengan lembu sembelih untuk akikah korban. Dan saya pernah tengok satu tempat sembelihan tu, memang bila nak sembelih untuk akikah, dia beza lompat dia main-mainnya, lompat nak habiskan kalimat lompat aja. Tapi kalau sembelih untuk pasar punya, memang lompat dia lain macam. Kawan tu pun menarik dia boleh macam kan. Sebab dia mungkin dia redha dengan nyawa dia ambil atas nama Allah SWT. Jadi daging yang ada dia punya nilai Quran yang amat tinggi. Maka sebab itulah disuruh semua tempat sewajarnya ada benda tadi. Dia kongsi, orang kaya pun makan juga, orang miskin memang hak dia. Dan yang tukang buat korban pun ambil juga sikit. Tempat ibadah lain dah bagi dah lah. Ibadah korban tidak, dah bagi ambil juga sikit. Dia semua merasa. Bahkan Lafiq Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kaul yang Al-Asah. Al-Asah ni kaul yang tertinggi lah, yang terputus oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sebab Asah maksudnya adalah kaul-kaul yang lain, yang banyak dia punya perdebatannya. Maka dia timbul Al-Asah yang paling sahih. Macam ada kaul yang lain, tak menafikan ada kaul yang lain. Tapi yang paling tinggi sekali Al-Asah ialah harus untuk diberikan daging korban tadi kepada orang-orang kafir non-Muslim. Harus bagi. Maka dikongsi bersama. Hatta non-Muslim pun boleh dikongsikan bersama. Maka kita lihat non-Muslim pun kita kongsi bersama. Supaya apa? Supaya semua perut-perut manusia ketika itu masuk benda berkat. Bahkan non-Muslim mesti masuk benda berkat, supaya senang hidayah dan dapat. Maka semua masuk.
Tapi ada juga pandangan mengatakan haram bagi, tak boleh bagi. Terutama ulama Melayu lah. Kitab Sabil tadi mengatakan tak boleh bagi. Antaranya Matla'ul Badrin tak boleh bagi. Cuma bagi saya, pandangan saya lah, boleh tolak. Bagi saya sebenarnya itulah melambangkan kehebatan ulama Melayu. Bila dia kata haram bagi tu, bermaksud lambang kehebatan dia. Sebab kitab ni bila kita tengok dia buat haram, kenapa dia beza dengan orang lain? Orang lain kata harus, dia kata haram. Sebabnya bagi saya itulah lambang ulama Melayu ni. Dia menulis kitab berdasarkan suasana dia dan benar menggambarkan dia pembela kepada rakyat ketika tu. Sebab apa? Sebab bila menulis kitab dia kata kafir haram diberikan. Dan kafir pada zaman itu siapa? Kafir pada zaman itu ialah kafir harbi. Jadi bila kafir harbi haram. Dalam kitab Syafi'i pun kata haram. Dalam Majmu' dia kata harus sekiranya kafir zimmi. Harus kafir zimmi. Maka kalau terbalik kan, kafir harbi haram. Maka begitu juga lagi kitab lain, kafir zimmi harus. Maka bagi ulama-ulama kita ni, dia bagi saya mereka mengatakan haram. Sebab kafir ketika mana mereka mengarang kitab itu ialah penjajah. Maka penjajah ni memang haram dibagi. Walaupun ada kafir-kafir yang lain, tapi tak masuk buku lah perbincangan. Antaranya kafir yang ada ketika mereka buat kitab tu, kafir Babanyonya. Babanyonya tak masuk buku. Sebab betul sangat Babanyonya kan. Maka tak masuk dalam buku. Sebab anda ada maklum sikit sangat, tak masuk dalam kajian. Maka ada pun kafir India, Cina semua tu yang masih kafir lagi, maka mereka pun tak masuk kajian. Sebab mereka bukannya duduk satu tahun. Mereka datang menawir, ada duit banyak dah, balik. Maka datang balik, nak berdulang pergi jemaah. Dah dulang banyak, balik ke Tongsan. Jadi dia bukannya terus tu. Ada kafir yang mereka tulis itu, bagi saya itulah tanda ulama kita memang bersama masyarakat menentang penjajah sepanjang zaman. Jadi dia menentang penjajah, buktinya dia mengharamkan kita berikan daging daripada kafir. Kafir pada zaman itu ialah kafir penjajah. Dan penjajah ni memang harbi je, haram bagi. Maka bagi saya tidak ada bertembung pandangan ulama Melayu dan ulama muktabar dalam mazhab Syafi'i yang betul-betul tinggi-tinggi ni. Jadi kitab yang asas dalam, kitab yang umdah, kitab yang ibu dalam mazhab Syafi'i tak ditembung. Sebab yang ni masukkan zimmi, yang ni masukkan harbi. Maka tak ada masalah lah. Cuma bila sampai zaman sekarang ni, jangan teruskan pandangan tu. Sebab pandangan tu ada sebab dia teruskan, ada sebab dia buat. Sebab kafir itu ialah penjajah. Di zaman sekarang ni kafirnya siapa? Kafir ni bukan penjajah lagi dah. Walaupun penjajah tu telah membekalkan anak didik dia, dia Islam dah, tak masalah apa. Cuma kita repair lah yang tak betul tu. Yang ada sekali adalah kafir zimmi. Hukumnya zimmi. Maka hukum kafir zimmi ni harus untuk diberikan daging. Oleh itu kita buat program. Maka kalau ada kawan-kawan kita yang non-Muslim ni, apa salahnya kita bagi dia. Yang kedua, bukan sekadar segi ilmunya yang tertinggi, pandangannya al-asah, tapi segi dakwahnya itu yang terbaik. Dan dalam masa yang sama kita lihat, kalau dari korban akikah macam mana? Kalau korban diharuskan, akikah lebih lagi diharuskan. Sebab Nabi Syafi'i di antara korban akikah ini, hukum korban lagi besar daripada hukum akikah. Korban ni memanjangnya sunnah muakkad, dan dia lebih ke atas lagi sunnah muakkad dan ke atas. Boleh jadi wajib bila kita takyinkan, bila jadi wajib kita nazarkan. Tapi akikah ni dia hukum sunatnya daripada kelahiran sampai kepada budak tadi balik. Bila dah balik tak ada dah hukum sunat tadi pada mak ayah tadi. Dia hukum harus kepada si anak tadi buat diri dia sendiri. Tapi bukannya hukum sunat pada mak ayah dia dah. Sunat muakkad pada mak ayah tadi sampai dia balik saja. Lepas balik tak ada sunat pada dia, dan bukannya sunat muakkad dia dah. Maka hukum besar lagi kepada korban. Jadi kalau korban itu dibenarkan, maka melibat akikah lagi benarkan. Bahkan di antara daging korban yang akikah tadi, kebarangkali yang besar lagi banyak orang makan, orang kafir makan ialah daging akikah. Sebab korban ni kadang dia pun malas nak sapu kita punya raya-raya ni. Jadi kalau korban ni, kalau akikah ni, kemungkinan besar dia pun nak campur juga. Sebab dia pun dah kawan sejabat. Jom kita lawat, Mak Cik Minah dah beranak dah. Nak tengok anak Cik Minah ni muka ayah ke muka ibu. Datang-datang kawan tu buat punya akikah. Datang-datang dan kepala, ni kambing ni 2 ekor. 2 ekor kambing, dan kepala nak makan kambing. Sebab sekarang musim kambing, sikit kambing. Tiba-tiba dia sampai rumah kawan tu, you tak boleh makan kambing ni. Sebab ni akikah, you kena makan yang 6 hingga 7 tu. Ayam je. Kambing tak boleh makan. Kawan tu pun, hari double standard pula. Yang ini orang Islam boleh makan, yang ini dia persepsi negatif mula dibuat. Dia sampai masa kita ambil, pertama pandangan yang segi akademiknya paling tinggi, al-asah kata boleh. Kemudiannya segi dakwahnya lebih
lebih praktikal. Maka lebih baik kita ambil pandangan mengatakan harus. Walaupun begitu kita meragikan jugalah daripada mengatakan tak boleh sebab mereka pun ada hujah juga. Tapi melibatkan dalil secara juz'i, secara betul-betul setongkol tak ada. Tapi semua itu ialah ijtihad. Berijtihad, al-ijtihad la yang kudu bil ijtihad. Ijtihad tidak akan membatalkan ijtihad yang lain. Maka ijtihad semua kita terima. Maka mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT ijtihad para ulama kita. Kalau salah sekalipun mereka tak dapat pahala. Maka kita pada saya setuju dengan pada yang mengatakan harus diberikan pada kafir. Azimi memandangkan segi ilmiah ni lebih tinggi dan segi dakwah ni lebih praktikal dan menepati suasana sekarang ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita korban ke akikah jangan risaulah. Panggil je lah kawan kita bagi semua biar masuk dalam perut mereka benda-benda yang berkat. Dan banyak lagi lah benda-benda melibatkan insya-Allah kita akan cuba tengok tentang syarat-syarat binatang dan juga perkara yang lain lah melibatkan orang yang nak korban dari apa syarat dia. Dari syarat dia mesti Muslim, tak boleh kafir. Habis tak kalau wajib kafir bagi macam mana? Kita bincang kali. Habis tu kalau syarikat kafir bagi, syarikat apa astro bagi. Jangan tak ambil laku je. Kita bincang nanti macam mana. Kalau Messi bagi macam mana. Jadi ada benda-benda melibatkan syarikat apa semua. Kita akan rinci tentang binatang tadi dan syarat-syarat dalam pertemuan akan datang insya-Allah. Jadi kalau siapa yang nak baca dulu, boleh baca nota yang saya buatkan ni dalam Q&A, question and answer. Korban dan akikah. Bacalah dalam ni ada jenis hujah ada ayat Quran di mana, hadis di mana, hadis apa riwayat, kemudiannya melibatkan kalau pandangan para ulama sertakan daripada kitab Muktabar Mazhab Syafi'i. Kitab dulu sampai kitab terbaru kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i. Yang terbarulah ada kitab dulu ada Majmu' sertakan Al-Hawil Kabir, Al-Anwar, Mughni, Al-Muhtaj dengan Qalbi Umairah. Sertakan daripada rujukan yang muktabar supaya kita menghasilkan kita pada ibadah dengan ijtihad daripada para ulama yang betul asli ilmu mereka dan juga daripada hadis-hadis yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW tentang apa larangan Rasulullah tentang upah apa semua kita dalam tulah insya-Allah kita boleh dapatkan buku ni lepas sembahyang nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.